Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak tunjuk bagaimana cara menyelesaikan persamaan serentak. Kalau di dalam tajuk garis lurus, apakah itu persamaan serentak? Iaitu apabila soalan menyuruh kita mencari titik persilangan. Contoh, katakanlah kita ada satu garis, satu paksi begini X, Y, dan kita ada dua garis. Okey, ini garis yang pertama, ini garis yang kedua. Maka titik yang bersilang ini kita sebut sebagai titik persilangan. Jadi bagaimanakah caranya untuk menyelesaikan untuk mencari koordinat titik persilangan ini? Iaitu dengan mencari persamaan serentak bagi dua garis tersebut. Persamaan serentak itu bermaksud, katakanlah ini garis yang pertama. Garis yang pertama ni nama dia Y sama dengan MX tambah C. Okey. Yang garis yang kedua pun mesti di dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, atau apa-apa bentuk garis lurus pun. Contoh, sebelum ni kita ada lihat beberapa jenis persamaan garis lurus. Okey. Contoh di dalam bentuk yang ini, kalau kita tengok yang ini, dia kata 2x tambah 6y sama dengan 5. Ini adalah persamaan garis lurus, tetapi di dalam bentuk ax tambah by sama dengan c. Ada juga persamaan garis lurus yang di dalam bentuk, contohnya adalah y sama dengan 3x tambah 5. Okey, ini adalah persamaan garis lurus yang di dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Kita ada juga persamaan garis lurus yang berbentuk macam ni. X per 5 tambah y per 3 sama dengan 1. Maka ini pula adalah di dalam bentuk persamaan garis lurus yang berbentuk pintasan, iaitu X per A tambah dengan Y per B sama dengan 1. Okey, ini adalah kesemua ini adalah merupakan bentuk-bentuk persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus yang pertama, persamaan garis lurus kedua, dan persamaan garis lurus ketiga. Jadi, kesemua persamaan garis lurus ini dalam soalan-soalan yang melibatkan garis lurus. Okey, untuk persamaan garis lurus, bila diberi beberapa bentuk ini, kita kena faham bagaimana cara nak tukarkan kepada mana-mana bentuk yang sesuai. Contoh, mungkin diberi dalam bentuk ini, kita nak tukar kepada bentuk sana pun boleh. Nak ikut suka kita nak tukar kepada bentuk yang mana, asalkan mudah untuk menyelesaikan. Okey, kalau kita tengok berdasarkan contoh di sini, selesaikan persamaan serentak yang berikut. 2x tambah 6y sama dengan 5, 4x tambah 3y sama dengan 4. Ini adalah persamaan garis lurus yang ini, berbentuk yang ini, bentuk satu ini ya. Okey, dia ada dua kaedah untuk menyelesaikan persamaan garis lurus, iaitu yang pertama kita sebut sebagai kaedah penghapusan, dan yang kedua kita sebut sebagai kaedah penggantian. Kaedah penghapusan ini adalah kaedah kita menghapuskan suatu nilai. Contoh, berdasarkan soalan ini kita boleh pilih kita nak hapus nilai mana. Okey, soalan ini dia menghapuskan nilai X. Okey, kalau kaedah gantian ialah kita masukkan satu nilai ke dalam persamaan yang satu lagi. Okey, berdasarkan dua jenis soalan ini, selesaikan persamaan serentak berikut. Berdasarkan dua jenis soalan ini, kita lihat soalan B. Soalan B, kita lihat nilai perkali bagi X dan Y, dan kita lihat perkali bagi yang soalan yang pertama, iaitu X ini, perkali dia adalah 1. Okey, bila perkali 1 sahaja, dia menunjukkan petanda kita boleh menggunakan kaedah penggantian. Okey, cara dia, bila cara nak mengenali bagaimana nak guna kaedah penggantian, kita tengok ada single tak. Kalau
ada perkali dia single, maka kita kena guna kaedah penggantian. Okey, jadi berdasarkan soalan ini saya nak selesaikan soalan B menggunakan kaedah penggantian. Sebelum nak guna kaedah penggantian, sebenarnya kita kena namakan dahulu. Ini persamaan yang pertama. Okey, persamaan yang pertama ini, okey, yang ini kita namakan sebagai persamaan yang kedua. Okey, persamaan yang pertama, kita ambil persamaan yang pertama, kita tulis balik, dia tulis X tolak 4Y tolak 4 sama dengan kosong. Bila ada sahaja nilai yang single, kita letakkan nilai yang single itu di sebelah kiri, yang lain semua kita pindah ke kanan. Maka untuk soalan ini kita tinggalkan X sama dengan 4Y tambah 4, sebab yang ini kita dah pindah ke kanan. Okey, maka masukkan nilai X ini, kita nak masukkan yang satu tu ke dalam 2. Kita nak masukkan persamaan 1 ini ke dalam 2. Mana persamaan 1 ni? Okey, mana persamaan 1? Ini kan kita kata tadi dari 1, maka ini adalah persamaan 1 yang asal. Okey, kita nak masukkan dia kepada soalan persamaan yang kedua. Sekarang kita tulis persamaan kedua dahulu. Persamaan kedua adalah ini, maka kita tulis balik 4X tolak 8Y tolak 14 sama dengan kosong. Sekarang kita gantikan nilai X. Sebab nilai di sini adalah X, maka tempat X di bawah kita kena gantikan dengan nilai tersebut. Maka kita akan dapat 4 dan X dia akan jadi 4Y tambah 4. Okey, tolak dengan 8Y tolak 14 sama dengan kosong. Seterusnya kita akan dapat 4 darab 4Y akan jadi 16Y tambah dengan 16 tolak dengan 8Y tolak 14 sama dengan kosong. Okey, untuk yang ini kita kena kumpulkan ikut dia punya unknown dia, ikut pemboleh ubah dia. Kita kena susun ikut pemboleh ubah dia. Maka 16Y tolak 8Y. 16Y tolak dengan 8Y, kita akan dapat 8Y. Okey. Kemudian 16, okey, 16 tolak 14. Sekarang 16 nak tolak dengan 14. 16 tolak dengan 14, kita akan dapat 2. Jadi tambah dengan 2 sama dengan kosong. Sekarang kita tinggalkan Y di sebelah kiri. 8Y sama dengan 2. Maka seterusnya kita akan dapat Y sama dengan 2 bahagi 8. Maka Y sama dengan 1/4. Okey, ini belum siap lagi. Kita baru dapat titik Y sahaja. Sekarang kita nak cari titik X. Macam mana nak cari titik X? Masukkan, okey, masukkan nilai Y sama dengan 1/4 ke dalam persamaan yang pertama. Nak masuk dalam yang kedua boleh? Boleh, tetapi tapi selalunya kita akan pilih persamaan yang paling senang. Jadi saya pun pilih persamaan yang pertama tadi, X tolak 4Y tolak 4 sama dengan kosong. Okey, maka saya nak gantikan nilai Y. Saya nak gantikan nilai Y. Nilai Y ni saya nak ganti sebab Y dekat kita dah dapat dah nilai. Maka kita pun buat X tolak dengan 4, nilai Y dia adalah 1/4 tolak dengan 4 sama dengan kosong. Jadi X yang ini kita selesaikan, ini kita selesaikan, maka kita akan dapat X tolak 1 tolak 4, kita akan dapat tolak 5 sama dengan kosong. Maka X sama dengan 5, kita pindah, maka dia akan jadi 5. Maka kita tulis balik koordinat titik persilangan. Okey, titik persilangan
kita tulis balik dalam bentuk koordinat, iaitu yang kita tulis nilai X dahulu iaitu 5 dan nilai Y 1/4. Maka inilah jawapan untuk titik persilangan yang ini. Okey, untuk soalan ni titik persilangan dia macam ni. Kita anggap kita ada satu graf macam ni. Ini mungkin persamaan yang pertama dan ini mungkin persamaan yang kedua. Inilah yang dikatakan titik 5 1/4. Okey, inilah titik dia 5 1/4. Okey, siaplah. Maka inilah yang dinamakan sebagai kaedah penggantian, iaitu kita gantikan suatu nilai. Inilah yang kita namakan sebagai kaedah penggantian, di mana apa yang kita buat adalah kita ganti satu nilai masuk ke dalam nilai yang satu lagi. Contoh, yang di sini kaedah pertama kita pilih siapa yang single, kemudian kita pilih, kita jadikan yang single itu kita jadikan yang single itu duduk di sebelah kiri, nilai yang lain semua sebelah kanan. Maka dia akan jadi X sama dengan ini. Okey, maka ini adalah kaedah dia. Kita jadikan X single tadi sebagai subjek, kemudian kita pindah yang lain sebelah kanan, kemudian kita masukkan nilai yang ini, kita masukkan nilai yang ini ke dalam persamaan yang kedua, iaitu kita gantikan yang ini tempat X. Ini adalah nilai X tadi. Okey, tu nilai X tadi. Okey, kemudian bila dah selesai kita akan dapat jawapan. Seterus kita buat pula penggantian, di mana nilai Y tadi kita masuk pula ke dalam persamaan. Tadi kita guna nilai X, ini nilai Y pula. Nilai Y yang kita dapat kita ganti masukkan dalam persamaan tempat Y, maka kita akan dapat suatu nilai X. Okey, maka inilah koordinat yang kita dapat. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang ini. 3X tambah dengan 6Y sama dengan 12. Okey, saya tulis sebelah sini 3X tambah 6Y sama dengan 12. Yang di sini adalah di bawah dia 6X tolak 2Y tambah 4 sama dengan 0. Okey. Bila kita tengok persamaan ni, kita boleh lihat bahawa dia bukannya di dalam bentuk yang sama. Okey. Jadi bila dia bukan di dalam bentuk yang sama, seboleh mungkin kita tukar dia ke dalam bentuk yang serupa, iaitu kalau berdasarkan yang pertama, ini soalan yang pertama ini yang kedua. Okey. Kalau berdasarkan yang pertama ini, dia di dalam bentuk AX, ini adalah dalam bentuk AX tambah BX sama dengan C. Dia di dalam bentuk itu. Jadi yang kedua nanti kita tukar dalam bentuk itu juga. Sebelum kita tukar, kita buat next step yang ini, saya nak tunjukkan cara penyelesaian menggunakan kaedah penghapusan. Jikalau kaedah penggantian tadi, kita selesaikan dia dengan mencari nilai yang single, pemboleh ubah yang single. Tetapi untuk kaedah penghapusan, kita nak cari pemboleh ubah yang sama. Okey? Nilai bagi pekali kepada pemboleh ubah tu dia sama. Contoh, kalau di bawah ni 3X, maka kita kena dekat bawah pun kena 3X. Kita kena pilih siapa. Kalau kita kata kita nak samakan X, untuk nilai Y kita tak perlu lihat. Untuk kes ini saya kata saya nak samakan nilai X. Jadi kita boleh lihat. Okey, ini 3. Sedangkan yang di bawah 6, syarat pekali dia mesti sama. Jadi bagaimana nak bagi dia sama pekali tersebut? Maka keseluruhan persamaan ini kita darab dengan 2. Kenapa darab dengan 2? Sebab nak bagi dia sama dengan 6. Okey, kita nak bagi dia sama dengan 6. Maka bila kita darab dengan 2, kita akan dapat 2 darab 3, kita akan dapat 6X tambah dengan 2 darab dengan 6, 2 darab 3, 2 darab 6, 2 darab 12. 2 darab dengan 6, kita akan dapat 12Y sama dengan 24. Okey, sekarang persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua, dia bukan di dalam bentuk AX ni. Dia adalah macam ni. AX tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi,
bagaimana kita nak selesaikan, iaitu kita pindah nilai C dia. Okey, kita akan dapat ini 6x tolak 2y sama dengan negatif 4. Yang kita pindah hanyalah negatif 4 sahaja. Dia tak terlibat untuk darab dengan suatu nilai sebab pekali dia sudah sama. Kalau pekali dia berbeza, baru kita darab dia dengan suatu pekali yang lain. Okey, untuk yang ini, bila dia dah sama, maka kita kena buat operasi. Bila kita nak lakukan operasi, kita akan dapat macam ni. Ini 6x, ini 6x. Okey, kita nak hapuskan 6x dengan 6x. Maka bila atas positif, bawah positif, maka untuk hapuskan kita guna tolak. Sebab nak hapuskan maka kena ingat, bila nak hapuskan, kalau tanda dia sama, tambah dengan tambah, positif dengan positif, bermaksud kita kena tolak. Kalau tolak dengan tolak pun kita kena tolak, iaitu apabila tanda sama. Tanda sama, kita kena guna operasi tolak. Apabila tanda tak sama, kita guna operasi tambah. Okey, untuk kes yang ini, kedua-dua persamaan ini, yang di atas pun tambah, yang di bawah pun tambah. Maka bila dua-dua tambah, kita kena guna tolak. So 6x tolak 6x akan habis. Habis 6x tolak 6x akan habis. Sekarang kita tengok 12y. Okey, 12y tolak, okey, 12y tolak negatif 2y. Negatif tolak negatif 2y. Okey, sama dengan 24. Okey, tengok saya ambil 24 tolak, okey, 24 tolak negatif 4. Negatif 4. Masukkan negatif tu dalam kurungan, baru kita senang nak kira. Okey, sekarang kita cuba selesaikan 12y tolak 2y. Kita akan dapat 12y tambah 2y sama dengan 24 tambah 4. 24 tambah 4. Maka 12y tambah 2y, kita akan dapat 14y sama dengan 24 tambah 4, 28. Maka y sama dengan 28 bahagi 14. Maka y kita akan dapat sama dengan 2. Okey, sekarang kita baru dapat nilai y. Sedangkan soalan persamaan serentak, dia ada dua nilai. Satu nilai x, satu nilai y. Sebab dia satu koordinat. Bila koordinat, dia akan ada nilai x dan nilai y. Maka kita pun nak cari nilai y. Macam mana nak cari nilai y? Kita kena gantikan balik. Okey, jadi kita kena masukkan y sama dengan 12 ke dalam persamaan 1. Persamaan ni boleh pilih nak persamaan yang mana. Kalau ikut berdasarkan dekat sini, kita ada banyak persamaan. Ini persamaan, ini persamaan, ini pun persamaan, ini pun persamaan. Ada 4 persamaan di situ. Tapi walaupun ada 4, dia persamaan yang ini adalah daripada persamaan yang sebelah kiri tu. Ya, kan? Kita ubah dia kepada bentuk yang kita nak. Jadi masukkan y sama dengan 12 ke dalam persamaan yang paling ringkas, paling mudah dan paling kecil. Okey, maka saya memilih persamaan yang pertama yang asal. Saya memilih persamaan ini, iaitu persamaan asal. Maka saya ambil balik 3x tambah dengan 6y sama dengan 12. Okey, saya ambil balik. Kemudian kita kena ganti nilai apa? Gantikan tempat y itu sebagai 12. Maka 3x tambah dengan 6, tempat y kena gantikan dengan nilai 12 sama dengan 12. Maka nilai ini kita akan dapat 3x tambah 6 darab 12, 72.
sama dengan 12. Maka yang ini 3X sama dengan 12 tolak 72. Sebab 72 tu kita pindah. So 3X sama dengan, bila 12 tolak 72, jadi jawapan dia negatif 60. Maka apakah nilai X? X sama dengan negatif 60 bahagi dengan 3. Maka X kita akan dapat negatif 20. Jadi apakah koordinat dalam persamaan ini? Koordinat dia mesti ditulis negatif 20 dan 2. Iaitu yang ditulis ini, yang ini adalah nilai X, ini adalah nilai Y. Maka inilah koordinat bagi titik persilangan. Kalau kita lihat berdasarkan yang ini, kita ada 2. Okey, saya dah selesaikan cara menggunakan 2 cara. Okey, yang pertama adalah saya selesaikan yang ini tadi. Saya selesaikan yang ini dengan menggunakan kaedah, ini adalah kaedah penggantian. Okey, ini adalah kaedah penggantian. Okey, yang ini seterusnya, yang ini saya menggunakan kaedah penghapusan. Ini saya gunakan kaedah penghapusan. Jadi kita ada 2. Sekarang ada 2 kaedah. Satu kaedah penggantian dan satu lagi kaedah penghapusan.